Adakah anda pernah mengurungkan diri di dalam bilik kerana takut untuk berjumpa dengan orang lain? Atau adakah anda berasa tidak teringin pun untuk mencari kawan dan bersosial? Sekiranya anda pernah melalui situasi di atas, hati-hati kerana itu adalah simptom kepada hikikomori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Encik Muhammad Zubir bin Ismail serta rakan-rakan yang sedang menonton. Saya Sarah binti Ibrahim dan pada hari ini saya akan membentangkan pengucapan awam yang berbentuk informatif dan topik yang akan saya kupas ialah hikikomori, sebuah fenomena isolasi diri. Apa itu hikikomori? Hikikomori merupakan satu penyakit sosial yang menyerang negara Jepun, terutamanya kalangan remaja dan dewasa. Fenomena ini melibatkan seseorang itu yang tidak mahu bergaul dengan orang lain, takut untuk keluar rumah dan cenderung untuk hidup bersendirian. Namun, jangan terkejut untuk saya katakan bahawa fenomena ini sudah hampir menyerang negara kita, Malaysia. Percaya atau tidak, hikikomori yang dicatatkan di negara Jepun sudah mencapai sehingga 1.15 juta populasi dan lebih merisaukan, pihak kerajaan Jepun menganggarkan kadar ini boleh meningkat sehingga 10 juta populasi. Bayangkan, sekiranya perkara ini berlaku, tidakkah negara Jepun yang terkenal dengan kemajuan bertaraf dunia itu akan kehilangan rakyatnya yang bijak pandai serta berintegrasi? Jadi sebelum kita pergi kepada faktor kenapa berlakunya hikikomori ini, saya akan petik beberapa kes jenayah yang melibatkan hikikomori. Salah satunya adalah tentang seorang lelaki berumur 46 tahun bernama Hisataka yang telah dibekas oleh polis kerana membiarkan mayat ibunya di rumah selama 1 tahun. Kes ini dicatatkan pada September 2019 dan apa yang mengejutkan saya adalah reaksi yang diberikan oleh Hisataka ketika disoal jawab, iaitu dia berkata, "Saya nampak dia mati, tetapi saya tidak tahu apa yang patut dibuat dengannya, jadi saya biarkan saja dia di situ." Menurut polis, Hisataka ini merupakan seorang penghidap hikikomori kerana dia tidak pernah keluar rumah dan perkara inilah yang mendorong dia untuk hidup bersendirian dengan mayat ibunya kerana dia tidak pernah mengambil tahu bagaimana untuk menguruskan orang yang meninggal dunia. Jadi dari kes ini dapat kita lihat bahawa seorang hikikomori berisiko besar untuk kehilangan perasaan bersalah dalam dirinya. Lebih membimbangkan, hikikomori ini boleh menjurus ke arah satu lagi masalah sosial yang lebih besar, iaitu kodokushi, yang merupakan fenomena mati berseorangan. Kerana kita tahu hikikomori ialah seseorang yang cenderung untuk hidup bersendirian, jadi tidak mustahillah untuk dia juga mati berseorangan. Perkara ini hanya akan mendatangkan kesukaran kepada pihak yang menguruskan mayat kodokushi tersebut yang sudah tentu ianya rumit kerana mayat sudah reput dan berbau busuk. Lebih mengejutkan, ini adalah satu fakta menarik ya. Menurut Berita Harian 2019, kes kodokushi di negara Jepun telah mencatat sehingga 50,000 kes pada tahun 2017 sahaja. Dan sejumlah kes yang banyak ini telah mewujudkan satu sektor perniagaan di sana, iaitu pekerjaan yang melibatkan pengurusan mayat kodokushi. Dan satu mayat kodokushi gajinya adalah bersamaan dengan RM10,000 Malaysia. Jadi bagi saya itu adalah fakta yang menariklah tentang hikikomori dan kodokushi di sana. Dan kita pergi pula kepada faktor kenapa berlakunya hikikomori ini. Pertama sekali adalah kerana kes buli yang semakin meningkat, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak dibuli, mereka akan cenderung untuk mempunyai penderaan dari mental dan penderaan dari segi mental dan fizikal, dan perkara inilah yang akan mendorong mereka untuk takut berjumpa dengan orang lain, takut mencari kawan dan cenderung untuk mengurungkan diri. Perkara inilah yang akan mendorong pula kepada faktor yang kedua, iaitu depresi. Depresi ialah satu gangguan mental yang juga serius kerana bukan sahaja orang depresi ini berfikir untuk mengurungkan diri dalam bilik, tetapi lebih membimbangkan sekiranya mereka pernah terbit di minda untuk membunuh diri. Jadi kita semua bertanggungjawab untuk membanteras perkara ini daripada berlaku.
Oleh itu, saya ingin mensyorkan beberapa langkah untuk menghindari hikikomori ini daripada menyerang terutamanya Malaysia, iaitu pertama sekali, ibu bapa. Ibu bapa perlulah meluangkan masa dengan anak-anak dengan menjadi pendengar yang setia kepada mereka. Dengan cara ini, anak-anak akan berasa bahawa masih ada yang menyayangi diri mereka. Seterusnya ialah rakan-rakan. Tidak dinafikan, setiap institusi pengajian, tidak kiralah di sekolah maupun di universiti, merupakan rumah kedua bagi setiap orang yang bergelar pelajar, remaja maupun dewasa. Jadi kita mestilah menjadi rakan yang baik kepada semua orang dengan tidak memperlekehkan sesiapa pun, kerana kita tidak akan pernah tahu sekiranya mereka sedang bergelut seorang diri dengan masalah yang tidak pernah diceritakan. Jadi berbuat baiklah dengan sesiapa pun, kerana kita tidak tahu sekiranya kita yang menjadi asbab kepada senyuman yang terukir di bibir seseorang itu. Jadi kita telah pun sampai ke tirai penutup pengucapan awam saya pada hari ini. Dapat kita lihat dengan jelas bahawa hikikomori ini merupakan satu masalah sosial yang serius kerana ia boleh menjurus ke arah mati perseorangan serta membunuh diri. Dan saya mengharapkan topik yang saya bawakan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang dan sedar bahawa kita semua menggalas tanggungjawab yang sama, iaitu membentuk masyarakat menjadi lebih baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.